Di malam hari, kita pasti akan dapat melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit malam. Dan bintang-bintang yang bertebaran di langit malam juga merupakan petunjuk ataupun navigasi kepada para pelaut satu ketika dahulu. Dan dalam kehidupan kita, pastilah kita juga memerlukan petunjuk. Pastilah juga kita memerlukan bimbingan dan para alim ulama merupakan petunjuk kita yang sering memberikan bimbingan kepada kita untuk memandu kepada kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan hari ini kita hidup di dalam suasana yang sangat meruncing. Kita hidup pada akhir zaman, kita hidup dengan cabaran pandemik dan juga kini kita masuk kepada endemik. Dan selamat bergabung bersama kami di Halakah dan insya-Allah pada kesempatan ini saya siarawan anda Ahmad Sulaiman akan bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio untuk memberikan perbincangan dan apa jua perkara yang dapat kita kongsikan kepada saudara-saudara yang mengikuti perbincangan pada waktu ini. Dan seperti biasa di studio kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Daniel bin Zainal. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau merupakan bintang ilmuwan yang akan memberikan pandangan dan juga buah fikirannya berdasarkan apa yang akan kita kupaskan pada waktu ini. Dan kita ada yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah Ustaz akan bertindak selaku analisis dan juga akan memberikan indikator kepada perbincangan kita. Saya Tuan Haji. Dan Halakah sangat mengalu-alukan ketibaan sahabat kita iaitu rakan pendakwah kita yang berbahagia Ustaz Muhammad Arifin Najari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan Haji. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Sihat dan wa'afiat. Alhamdulillah. Selama lebih kurang dalam 43 minit, kita akan berlayar untuk mengikuti satu topik yang kita namakan sebagai Dengar Kata Ulama. Dan kalau ini kita abaikan, bermakna kita berada di dalam keadaan yang bermasalah. Alim ulama merupakan mereka adalah golongan yang sangat kita hormati. Alim ulama pesannya bagaikan mutiara yang harus kita cermati dan inilah di antara perkara yang akan kita kupas pada waktu dan ketika ini. Baik, sebelum memulakan bual bicara kita pada waktu ini, ada baiknya kita dengarkan dulu apakah yang akan dikupas, apakah yang ingin dikatakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Zarifi melalui indikator beliau. Silakan Ustaz. Tuan Haji, Datuk Doktor, Ustaz Ervino dan para penonton, mari kita mulakan pelayaran kita dengan kita mendengar ayat tema kita, Surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim, maksudnya, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah khabar berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Tuan Haji. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Ahmad Zarifi. Penonton yang dimuliakan, dalam menguruskan situasi yang saat kita berdepan dengan konflik ini, setiap orang mempunyai peranan yang tersendiri dan salah satunya adalah peranan para alim ulama. Dan apakah peranan alim ulama ini harus diketepikan begitu saja? Dan bagaimanakah caranya untuk meletakkan para alim ulama merupakan jentera penting untuk sama-sama
berada di pentas hadapan untuk memastikan bahawa kita boleh melalui apa jua dugaan dan cabaran dalam kehidupan kita ini. Dr. Daniel, sebelum saya memulakan perbincangan kita pada pagi ini, saya ingin bacakan dulu satu hadis yang sangat indah. Hadis daripada riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan juga Abu Daud yang menyatakan bahawa para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham, yakni harta. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak, yakni menguntungkan. Mungkin dapat Dr. Daniel jelaskan apakah di antara intipati dan maksud kepada hadis yang telah dibacakan itu tadi. Silakan Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji yang saya muliakan, Ustaz Ahmad Zarifi, yang saya hormati Ustaz Muhammad Alvino, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Benar Haji. Hadis yang Haji bacakan tadi riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis itu hadis bertaraf hasan. Boleh kita manfaatkan. Dan dalam kitab Sahih Ibn Hibban yang ditahqiq oleh Syekh Arnaud disebutkan kenyataan oleh Imam Ibn Hibban bahawa hadis tadi menegaskan tentang ulama pewaris Nabi-Nabi. Dalam konteks hari ini, ulama waris Nabi Muhammad SAW. Dan kata Imam Ibn Hibban, disebabkan itulah tidak menjadi ulama jika mereka tidak mengajar apa yang baginda ajar. Bukan ulama jika tidak mereka tekankan tentang as-sunnah, tidak ma'rifah, tidak betul-betul memahami tentang sunnah dan tidak mengembangkan as-sunnah. Jadi hadis sunnah ini mesti dihazam, difahami dengan mendetail oleh mereka yang bergelar ulama. Jadi benar, ulama waris Nabi-Nabi. Tetapi ia bukan sekadar itu Tuan Haji. Sebab itu bila kita angkat hadis tadi, ia perlu disuluh oleh satu ayat Quran yang cukup hebat menegaskan, menerangkan tentang ciri ulama. Iaitu surah Fatir, surah nombor 35, ayat nombor 28. Allah Azza wa Jalla menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang yakhsya. Yakhsya ini yang ada khasyah. Ustaz ya, yang ada khasyah. Khasyah ini takut. Hanya senya yang takut benar-benar kepada Allah ini adalah dari kalangan ulama. Ulama ahli-ahli ilmu. Alim seorang, ulama ramai. Golongan inilah yang betul-betul ada khasyah, betul-betul ada takut kepada Allah. Tuan Haji, bila kita buka Quran, bila kita kaitkan tentang takut, biasa menonjol dua kalimat dalam Quran. Pertama khauf, kedua khasyah. Khauf pernah kita sebutkan tentang Habil. Ketika Qabil nak membunuhnya, Habil berkata, inni akhafullah. Itu khauf. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Bila kita sebut khauf, ia juga bermaksud takut, tapi maksudnya kita takut tentang janji Allah berkaitan azab kalau kita melanggar perintah Allah. Menghasilkan manusia yang tidak mau melakukan benda yang Allah larang, tapi takut kepada sesuatu. Disebabkan takut kepada sesuatu, sesuatu itu sesuatu yang Allah janjikan berbentuk azab. Bagus. Tetapi khasyah juga bermaksud takut. Mengikut Syekh Al-Manna' Al-Qattan dalam kitab beliau Al-Mabahis fi Ulumil Quran, disebutkan bahawa khasyah ini takut makam lebih tinggi berbanding khauf. Sebab orang yang ada khasyah ini, dia takut tapi kerana pengagungan terhadap Allah.
Dan pengagungan terhadap Allah itu didasarkan kepada ilmu kebenaran. Dan kalau kita melihat kenyataan Imam Syafi'i berkaitan orang yang berilmu, yang layak memberi fatwa, kata Imam Syafi'i, dia mesti menguasai ilmu Quran. Bukan sekadar membaca, bukan sekadar bertaranum, tapi menguasai ilmu nasih dan mansuh, makiyah dan madaniyah dan sebagainya. Dan mesti menguasai ilmu hadis. Dan mesti menguasai pendapat yang pelbagai daripada ulama yang muktabar. Jadi bukan sekadar ada ilmu Quran dan sunnah, juga memahami metodologi berkaitan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tetapi kemuncaknya ialah takut. Dr. Daniel, Saya Tuan Haji. kita sedang hidup pada akhir zaman. Penuh cabaran, penuh pertelingkahan, penuh pergaduhan. Dan pada pandangan Dr. Daniel, sejauh mana kita meraihkan para alim ulama dalam pasak kehidupan kita pada hari ini? Soalan saya kepada Dr. Daniel, apakah kita meletakkan mereka dalam satu kompas yang sangat penting ataupun kita mengenepikan mereka? Silakan Dr. Daniel. Ya, penting sungguh soalan tadi Tuan Haji. Sebab bila kita rujuk kepada susuk agama Islam, Al-Quran di atas sekali. Kemudian syarah kepada Al-Quran, penjelasan terhadap Al-Quran adalah As-Sunnah. Maka ulama duduk di mana? Ulama ialah orang-orang yang berilmu tinggi, yang mampu menganalisis Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul dan memahami daripada apa yang Al-Quran dan As-Sunnah sebutkan itu dalam bentuk memahami apa yang tersirat. Sebab dalam agama ini ada perkara yang agak fundamental. Semua sepakat. Allah Esa, beriman dengan alam-alam yang ghaib yang dinaskan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Arak itu haram, lahmal khinzir haram, judi haram, zina haram. Itu agak qat'i, agak jelas hukumnya. Tetapi banyak perkara dalam agama Islam dia berbentuk ijtihadi. Ijtihadi ini memerlukan analisis dengan cara yang betul. Dikaitkan, diaplikasi dengan waqiah. Waqiah artinya senario, suasana setempat, sezaman. Macam kita sekarang. Zaman serba moden. Berlaku pula pandemik yang tidak berlaku zaman dahulu. Maka perlukan ijtihad. Ijtihad artinya berusaha sungguh-sungguh untuk mengeluarkan fatwa serta hukum disuluh oleh nas yang asal, tapi mengambil kira suasana sekarang. Hal seperti itu perlukan ulama. Maka Tuan Haji bertanya tadi, perlukah kita pada ulama? Amat-amat perlu. Cuma ulama itu siapa dia? Berhadapan pula Tuan Haji, di akhir zaman Nabi berkata alaihi salatu wassalam, dan hadis-hadis tentang kelompok ini, hadis Bukhari, Muslim, kuat-kuat belaka. Tentang kelompok yang satu hadis oleh Bukhari, Muslim menyebutkan mereka sebagai ahdatsul asnan, sufahaul ahlam. Golongan muda tapi sufahaul a'lam. Kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, mereka ini rosak akal. Tetapi hadis menyebutkan begitu rajin baca Quran. Baginda berkata pada para sahabat, sembahyang mereka berbanding kamu merasakan sembahyang kamu itu remeh. Puasa mereka berbanding kamu merasakan puasa mereka punya hebat, mengalahkan kamu. Tapi mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Keluar dari Islam, Tuan Haji. Apa sebabnya? Nampak warak sakat. Sebab mereka ini metodologi kefahaman Qurannya salah. Ini cerita akhir zaman. Sebab itu para ulama perlu sekarang yang memahami, menguasai Al-Quran dan juga As-Sunnah dan metodologi yang betul,
jiwanya bersih, takut, khasyah kepada Allah, kita sebutkan tadi, untuk meletakkan agama atas real yang betul. Itu kita perlukan para ulama hari ini, Tuan Haji, insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Dene di atas perayaan yang telah diberikan. Saya nak beralih kepada yang berbahagia, Ustaz Muhammad Arfino Johari. Ustaz, kalau dapat Ustaz jelaskan, apabila kita hidup di dalam suasana yang penuh dengan cabaran, kita hidup dalam pandemik dan juga endemik. Kadang-kadang masyarakat menjadi hilang akal. Masyarakat seolah-olah menjadi tidak waras. Apabila ulama memfatwakan sesuatu perkara, masyarakat menghentam para alim ulama. Jadi apakah Ustaz melihat sekarang merupakan masa yang terbaik untuk masyarakat bermuhasabah dan kembali mendampingi ulama di tempat yang sewajarnya? Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji, bahagia Datuk Doktor, Ustaz Zarifi dan semua. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, kita rujuk pada surah Az-Zumar ayat yang ke-9, di mana potongannya berbunyi, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Adakah sama antara orang yang berilmu, para ulama, dengan orang yang tidak memiliki dan tidak mempunyai posesi dalam ilmu pengetahuan? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal, seperti yang Tuan Haji sebut tadi itu, fundamental kepentingan akal, yang akan menjadikan mereka boleh berfikir, mereka boleh beringat, dan mereka boleh mengambil pengajaran. Lantaran itu, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, berdasarkan apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Syarah Fathul Bari, qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, innakum fi zaman, kamu semua sekarang ini, pada zaman itu, berada pada zaman sekarang ini, kathirun fuqaha'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Ada ramai para ilmuwan dan ulama, tapi sikit di kalangan mereka yang hanya sekadar berkhutbah ataupun penyampai, istilahnya penceramah. Kemudian wasayati zaman min ba'dikum, selepas daripada kamu akan datang satu zaman di mana suasananya dah berubah, iaitu qalilun fuqaha'uhu wa kathirun khutaba'uhu. Yang bercakap dan berkata itu ramai, tetapi para ulamanya itu semakin lama semakin hilang ataupun berkurang. Kerana itulah dinyatakan dalam Sahih Al-Bukhari ini, akal dan dibawa dengan suasana dan zaman menjadikan kadang-kadang masyarakat rasa keliru atau mungkin tidak terpandu untuk melihat siapakah yang patut ditujukan hala tuju, panduan dan bimbingan tentang agama. Amat-amat penting dalam zaman sekarang, khususnya zaman Al-Fitan. Perkataan Al-Fitan lebih daripada 30 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan dia bukan bermakna fitnah seperti mana yang kita biasa faham. Dia membawa makna ujian, dugaan, cabaran dalam pelbagai aspek dan dimensi kehidupan. Kerana itu, perlunya kita untuk terus kekal, malah meningkatkan keterikatan dan komunikasi kita dengan para ulama, dan ianya bermula dengan pengetahuan. Masyarakat perlu sedar dan maklum, seperti mana yang bahagia doktor sebutkan tadi, untuk mengenali definisi ulama itu siapa. Al-arifuna billah, mereka adalah orang yang amat-amat mengenali dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wal mutafaqihuna fi dinihi, mereka lah yang bergelumang berinteraksi dengan ilmu-ilmu kekananan cabang-cabang dan disiplin Islam dalam agama dan panduannya untuk masyarakat. Wal amiluna bi'ilmihi, ilmu mereka itu bukan disimpan tetapi diguna untuk dia gelanggangkan dan berpencak bagi menjadikan masyarakat itu faham. Antara sebab utama lagi untuk kita melihat perlunya masyarakat dalam suasana ujian dan cubaan yang boleh dilihat dengan mata kasar ataupun yang tidak mampu diukur oleh apa yang zahir, kita perlu untuk menimbulkan dan menyuburkan rasa untuk dekat dan mengambil dapatan-dapatan daripada jumlah para ulama yang semakin lama semakin berkurang, kerana itu adalah merupakan adat bagi alam. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juga menyatakan, "Lau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah." Kalaulah aku jumpa
orang-orang yang lebih mengetahui ilmu kitab Allah ini lebih daripada aku. Dan katanya lagi, tuballighuhul ibilu, yang aku boleh sampai kepadanya dengan mengendarai unta, la raqibtuhu, aku akan naik dan aku akan pergi untuk berjumpa. Lalu masyarakat perlu ada rasa. Kita kena ada suburkan dalam jiwa rasa untuk pergi dekat, mencari dan kemudian menelusuri segala apa hikmah dan ilmu yang ada pada para ulama. Baik, Ustaz Muhammad Zarifi, silakan berikan analisis kepada apa yang telah pun Ustaz perolehi. Baik, Tuan Haji, dengar kata ulama. Saya nak tarik perhatian para penonton untuk kita undur sejarah seketika. Bagaimana Khalifah Harun al-Rashid, beliau sentiasa merujuk kepada ulama, Al-Imam Abu Yusuf. Sehingga kan para penonton, bagaimana Al-Imam Abu Yusuf telah menulis satu surat khusus kepada Khalifah Harun al-Rashid. Apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Abu Yusuf itu? Beliau menyatakan, wahai Amirul Mukminin, Allah Azza wa Jal telah menugaskan kepada anda satu tugasan yang sangat besar, pahalanya sangat besar, dan barang diingat, seksanya juga sangat dahsyat. Allah telah menugaskan kepada saudara, kepada anda, urusan umat ini. Para penonton, Khalifah Harun al-Rashid menerima baik, menerima nasihat daripada Al-Imam Abu Yusuf ini. Sehingga kan beliau telah diberikan satu tugasan untuk menulis dasar keuangan negara pada waktu itu. Lahirlah kitab Al-Kharaj. Ini contoh yang pertama. Para penonton, kita lihat di negara kita, Islam dan Melayu tidak dapat dipisahkan. Bagaimana kita lihat tonggak utama di tanah Melayu satu ketika dulu, khususnya ketika mana kerajaan Melaka telah pun mengkanunkan hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Kedua-dua undang-undang ini bersendikan hukum syarak. Kerana itu, Tuan Haji, kita lihat sejarah. Tom Pires telah mencatatkan Sultan Alauddin Riayat Shah ketika mentadbir negeri pada waktu itu, kerajaan ketika itu, beliau telah memberikan fokus utama kepada masalah masjid, urusan agama dan masalah penyebaran dakwah pada ketika itu. Lihat para penonton, saya bacakan periwayatan ini sebagai gambaran kepada kita bagaimana letak duduknya governance, kedudukan ulama dalam sesebuah kerajaan. Dalam konteks hari ini para penonton, alhamdulillah di Malaysia, pada 17 Oktober 1968, Majlis Raja-Raja telah memperkenankan penubuhan sebuah badan penyelarasan hal ehwal Islam di Malaysia yang disebut sebagai Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MKI, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dalam forum inilah dianggotai oleh para ulama, termasuknya juga di bawah itu jawatan kuasa fatwa dan sebagainya, dan termasuk di negeri-negeri ada jawatan kuasa fatwa negeri-negeri masing-masing. Ini menunjukkan bagaimana governance-nya telah pun ada. Dan paling penting apa yang disebut oleh Datuk tadi, untuk kita menilai seseorang ulama itu jangan dinilai pada sudut berapakah jumlah followersnya di Facebook. Jangan menilai berapakah jumlah followersnya di Instagram, di Twitter. Tidak sama sekali. Tetapi kayu ukurnya tentulah ilmu dan kepakaran, dan ayat Al-Quran yang dibacakan di awal tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Alim, orang ulama itu yang takutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan Haji. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi. Satu analisis yang sangat baik diberikan oleh Ustaz Muhammad Zarifi.
Dr. Daniel, Saya Tuan Haji. uh, apakah kalau kita katakan bahawa kita tidak boleh hidup tanpa ulama, Dr. Daniel setuju? Setuju Tuan Haji? Baik, sekarang bagaimana pula adab masyarakat dengan alim ulama? Ya. Bagaimana cara yang sebaiknya untuk mereka beradab dengan golongan ini? Silakan, Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Bila kita sebut ulama, tidak mestinya mereka berbangsa Arab. Kita hormat ulama bukan sebab semata-mata mereka Arab. Ramai ulama Islam yang muktabar bukan Arab. Seperti pentafsir Al-Quran, Imam Qurtubi dari Cordova, Sepanyol dahulu. Imam Bukhari yang Ustaz Alfino sebutkan tadi dari Bukhara, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi bukan Arab. Tokoh bahasa Arab juga bukan Arab, Imam Subawih dan sebagainya. Jadi ramai ulama bukan Arab. Tapi kita menghormati mereka sebab pertama, keilmuan mereka. Dan disuluh oleh hadis yang kita sebutkan tadi. Ulama pewaris Nabi. Taraf hadisnya pula hasan. Baik. Maka kita ambil hadis yang bertaraf baik itu untuk suluh kita. Bahawa ulama ini pewaris Nabi disebabkan itu. Kita nak ihtiram. Kita nak memuliakan pewaris Nabi. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, bila kita memuliakan, menghormati mereka, kita perlu tidak melampaui batas. Sehingga kan kita merasakan mereka itu maksum. Sehingga kita merasakan bahawa apa saja yang mereka sebut 100% betul. Tidak boleh juga begitu. Itu melahirkan sikap yang salah, fanatik yang melampau. Sebab itu kita melihat para ulama berbeza pandangan. Bukan satu pandangan. Apatah lagi dalam hal-hal yang khilafiyah, ranting, berbeza pandangan. Tetapi mereka menghormati pandangan sahabat-sahabat mereka yang lain. Hari ini Tuan Haji, kita fanatik dengan pandangan mereka, sedangkan mereka tidak menyuruh kita fanatik dengan pandangan mereka. Imam Syafi'i menyatakan kenyataan yang sedemikian rupa, semua ulama seperti itu. Maka itu yang kedua, jangan sampai memuliakan mereka, melahirkan fanatik melampau terhadap mereka. Yang ketiga, ambillah ilmu mereka. Menghormati bukan sekadar kami hormat ulama, thank you very much. Tidak, ambil ilmu mereka. Syukur Tuan Haji hari ini, Allahu Akbar. Tuan Haji sebut tadi, bertanya pada saya, ulama itu penting? Memang amat penting. Kita mengaji Quran. Kita baca, kita cuba memahami, tapi ada banyak kenyataan Al-Quran yang tak bisa kita fahami tanpa bantuan ulama yang menghimpun hadis-hadis untuk memahamkan kita kepada ayat, yang menghimpun kalam para sahabat untuk memahamkan kita kepada ayat. Perlu sangat kepada ulama dengan ilmu mereka. Maka kita nak merujuk pada tafsir Imam Ibn Kathir, bab hukum hakam, tafsir Imam Qurtubi. Kemudian dalam konteks bagaimana nak kaitkan ayat Quran dengan sains, saya mencadangkan dimanfaatkan tafsir yang bernama Al-Asas fi Tafsir oleh Syekh Said Hawa. Bagaimana nak tafsirkan ayat, nak kaitkan ayat dan diaplikasi dengan zaman kita sekarang. Saya mencadangkan tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Bab hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Sita, Sahihnya 6, telah ada Sahih dan Sunan mereka. Tapi kita orang biasa marhain, sekadar baca hadis, kita tak bisa faham secara detail. Alhamdulillah, ada ulama mensyarah hadis yang menyebabkan kita faham. Oh, ini maksud sebenar hadis. Jika tidak, kita mungkin masing-masing memberikan pandangan ikut khayalan kita yang mungkin salah sebenarnya. Ulama pandu arah kita. Dan jika adalah pandangan ulama yang mungkin berbeza dengan pegangan kita. Contoh kita di Malaysia rata-ratanya bermazhab Syafi'i. Masya Allah. Satu mazhab yang muktabar oleh Imam Syafi'i. Kita ikut. Tak ada masalah langsung. Tapi kita bertemu dengan orang yang mungkin datang dari luar negara ke Malaysia. Dia bersemayang di sebelah kita. Masa kunut subuh lah mungkin. Dia tak angkat tangan. Mazhab dia lain. Jangan tumbuk dia. Jangan lepas solat mengatakan, kamu buat bid'ah. Kamu perosak agama. Jangan begitu. Sebab dia ikut ulama lain
yang juga muktabar. Itu yang keempat. Menghormati ulama dalam bentuk kalau ada pandangan berbeza dengan pegangan kita, hormati pegangan ulama itu sebab ia masih dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Ustaz Muhammad Arfino Johari. Ustaz pernah mempunyai pengalaman berada di luar negara dan juga Ustaz pernah mempunyai pengalaman bertugas di sana. Bagaimana Ustaz melihat penghormatan para pemimpin asing, penghormatan para pemimpin yang bukan Islam kepada para pemimpin agama kita, kepada para pemimpin iaitu ulama kita? Contoh barangkali seperti pengalaman Ustaz di New Zealand. Silakan. Terima kasih Tuan Haji, bahagia Dr. Ustaz Zarifi dan juga muslimin muslimat semuanya. Pertamanya bukan sekarang tetapi pada abad 14 hingga abad yang ke-16 lagi, dunia Eropah telah pun mengakui, menghormati dan memuliakan para ulama Islam. Keseluruhan universiti yang ada di Eropah sepanjang 3 abad, 300 tahun itu mengguna pakai kitab Ibn Sina dalam bidang perubatan dan di fakulti-fakulti perubatan dan yang berkaitan dengannya. Termasuklah juga yang lain seperti Al-Khawarizmi dan sebagainya. Pada pengalaman saya, mereka ini ditentukan dengan berbagai perkara. Di United Kingdom, di New Zealand dan lain-lain. Pertama, dia bergantung bagaimana cara persepsi. Adakah dia dibina berasaskan perspektif ataupun hanya spekulatif semata-mata. Negara-negara yang menggunakan bentuk pentadbiran secara presidensi berbeza dengan negara-negara barat yang mengamalkan konsep republik. Begitulah juga di Asia, banyak negara-negara yang berkonsepkan pentadbirannya itu secara raja mutlak ataupun satu parti, ataupun keunikan kita di Malaysia seperti mana Al-Fadhil Ustaz Zarifi sebut tadi adalah demokrasi berparlimen yang digandingkan dengan raja berperlembagaan. Kenapa saya katakan ini? Kerana ini yang akan mencorakkan bagaimana pandangan mereka dan penghormatan mereka kepada para ulama. Lalu, apabila Islam tidak menjadi agama mereka yang tertinggi bagi negara-negara berkenaan, maka mereka akan menjadikan pastinya ada perkara-perkara yang disekat ataupun dihalang, tetapi akan ada juga alternatif yang lain yang diusahakan untuk menunjukkan kebersamaan mereka terhadap perjalanan ilmiah para umat Islam dan juga kedudukan tokoh-tokoh ulama Islam. Antaranya kalau kita lihat di Holland, walaupun mereka buat sekatan, ada khusus peraturan immigration terhadap mana-mana scholars ataupun para ilmuwan Islam seluruh dunia, dalam masa yang sama, mereka juga menjadikan semua bentuk perbelanjaan bagi jalan untuk membina para ulama di kalangan orang Islam, dianya diberikan bantuan itu sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Begitu juga dengan Perancis yang menjadikan satu bentuk latihan khusus dengan modul yang khas kepada seluruh imam yang ada di masjid-masjid di Perancis. Kedudukan imam yang mengetuai solat dan juga mentadbir masjid amat besar bagi negara-negara barat. Mereka juga diberikan tawaran untuk mengikuti kursus di peringkat universiti dan ditanggung sepenuhnya perbelanjaan itu untuk semua imam dan para ilmuwan di negara berkenaan. Dan ini berlaku juga di negara seperti Denmark dan juga United Kingdom dan sebagainya. Di New Zealand seperti mana yang Tuan Haji sebut, hanya sekitar 1% atau lebih sedikit sahaja di kalangan penduduk New Zealand itu yang beragama Islam. Namun, tidak ada sebarang ruang untuk dieksploitasi baik kepada para ulama ataupun apa-apa ruang bagi umat Islam meningkatkan keilmuan dan juga kekananan mereka di dalam bidang agama. Sejarah kita seperti mana Al-Fadhil Ustaz Zarifi sebut tadi, saya tambahkan sedikit. Perjalanan Islam dan kedudukan para ulama di Malaysia seharusnya ia bukan merupakan isu yang diperdebatkan, tetapi tunggu masa untuk dilaksanakan dan dipastikan ada ruangan penambahbaikan. Mengapa? Cuba kita lihat di dalam Perlembagaan Persekutuan, 183 perkara. 26 kali perkataan Islam disebutkan sepanjang 183 perkara, 15 bahagian dan 13 jadual itu di pelbagai tempat.
Tidak cukup dengan 26 kali perkataan Islam, sebanyak 58 kali perkataan agama yang majoritinya ditujukan kepada Islam dan aktiviti-aktiviti umat Islam ia ada di dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan perkataan Melayu seperti mana yang Ustaz Zarifi sebut tadi itu, bila dilihat sepanjang dalam Perlembagaan Persekutuan ada 68 kali berulang dalam pelbagai tempat dan banyaknya juga berkaitan dengan agama. Lantas, platform landasan kita telah kuat. Yang perlu sekarang ini adalah dipastikan agar kekuatan yang ada dan kekananan yang diperolehi ini, posisi dan posisi itu mesti difahami oleh umat Islam, baru kita boleh memberikan penghormatan bukan setara tapi lebih seperti mana apa yang boleh ditunjukkan oleh negara-negara lain yang mungkin bukan meletakkan Islam sebagai agama yang tertinggi. Mudah-mudahan kita juga, harapan saya yang merhain ini macam kata Datuk tadi, kita dapat memberikan penghormatan dan kedudukan yang sewajarnya kepada para ulama di Malaysia, malah umat Islam seluruh dunia, insya-Allah. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Arifin Johari atas uraian yang telah diberikan. Baik, Ustaz Muhammad Zarifi, Ya, sebelum kita berakhir pada sesi kali ini, mungkin Ustaz dapat jelaskan kalau di Eropah, ulama itu disanjung, diberikan pelbagai kemudahan dan diberikan dana yang tersendiri untuk terus membawa masyarakat dalam kebaikan. Bagaimana di negara kita, misal kata kalau kita topik bercakap tentang hari ini, dengar kata ulama. Ulama yang bagaimana untuk kita dengar? Silakan. Tuan Haji, alhamdulillah di negara kita pun kita dapat lihat bagaimana kerajaan telah memberikan kedudukan yang istimewa kepada golongan agamawan, khususnya para ulama, golongan muftinya, imamnya, termasuk guru-guru di pondok, institusi tahfiz dan sebagainya. Baik, kita bercakap tentang realiti pada hari ini, saudara. Era pandemik dan endemik hari ini, kita mesti menerima hakikat turut terkesan aspek kelumpuhan iman dan program penghayatan agama di negara kita. Dan inilah tugas yang mesti dibawa oleh para ulama, disokong oleh profesionalnya yang pelbagai bidang ini untuk kita duduk semeja dan kita mengangkat semula negara kita khusus pada aspek kelumpuhan yang telah pun berlaku kepada kita. Kerana itu para penonton, saya merasakan Tuan Haji, para ulama, para pendakwah, kita semualah. Yang pertama, marilah kita menjadi insan yang mendamaikan negara kita. Jangan kita pula yang menjadi ejen pergaduhan, perbalahan, perkelahian dalam situasi yang tidak perlu. Cukuplah kita berantakkan sesama kita. Mari kita bersatu, berpadu untuk mengangkat semula negara kita. Satu. Yang kedua Tuan Haji, tentunya pembelajaran agama mesti diteruskan. Ruang-ruang yang kita tertinggal sebelum ini mesti ditampung dengan segera. Mari kita berpakat bersama-sama dengan saintis kita ataupun para teknologi kita. Kita gunakanlah teknologi yang ada, hologramnya, AR-nya dan sebagainya, supaya dapat kita mengangkat semula khususnya apa yang kita sebut sebagai pendidikan Islam. Dan yang ketiga para penonton, mari kita belajar dari jiran tetangga kita, negara Singapura. Apa yang berlaku kesan pandemik, kreatifnya mereka Tuan Haji, dahulunya tazkirah, kuliah, forum secara bersemuka, fizikal, semuanya, keseluruhannya, majoritinya dipindahkan pula ke alam maya. Jadi saya kira para penonton, kita mempunyai tugas yang sangat besar di depan kita sekarang ini. Marilah kita kembali kepada ayat Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 46. Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Janganlah kamu berbantah-bantah, berselisih. Kerana kalau kamu berbantah, itu akan menyebabkan kamu akan menjadi lemah dan musuh tidak akan takut kepada kamu. Tuan Haji. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi. Penonton yang dimuliakan, daripada apa yang telah pun diungkapkan tadi, dapat terus kita nyatakan bahawa para alim ulama seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit malam dan sentiasa memberikan petunjuknya kepada kita.
Namun dalam kehidupan pandemik dan juga endemik ini, banyak cabaran dan juga cara baru yang harus kita lakukan bagi memastikan ulama dan juga kita sentiasa seiring dalam pembangunan negara, sentiasa mampu untuk berdepan dengan apa jua cabaran dan sentiasa kental dalam apa jua perkara yang sedang kita hadapi. Dan sesungguhnya ini bukan satu perkara yang mudah. Kita harus menghormati kesemua mereka dan kita harus menghormati antara satu sama lain. Ustaz Muhammad Zarifi, Dr. Daniel dan juga Ustaz Muhammad Arfin Johari. Penonton sekalian, terima kasih di atas perhatian anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada waktu-waktu yang berikutnya. Terima kasih di atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.